Okay, salam sejahtera. Saya hari ini nak ulang gaji tentang jirim dan struktur atom bahagian konsep asas jirim. Okay, kita berulang gaji bersama. Okay, so tengok nota dia. Okay, so konsep asas jirim. Okay, ini adalah bentuk nota yang saya cadangkan. Kita bagi dua kolom. Kolom sebelah kiri yang kecil ni just untuk kita ulang gaji. Semasa kita ulang gaji kita cari soalan-soalan yang lazim, atau soalan-soalan SPM. Kalau awak pernah tengok, awak catatlah soalan SPM tahun bila pernah tanya objektif ke, struktur ke, esei ke, supaya kita ulang gaji, semasa ulang gaji kita tahu bahagian ini penting atau bahagian ini pernah tanya atau bahagian ini akan ditanya. Kita boleh buat ramalan. Ruangan ni biasanya kita akan buat selepas kita buat ulang gaji. Yang pertama kita tengok jirim. Apa maksudnya jirim? Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskret. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair, gas. Ini yang selalu ramai orang yang keliru di sini. Zarah ada 3 jenis, iaitu atom, ion, molekul. Tapi dia wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair, gas. Selalu ramai belajar salah. Dia keliru antara zarah dengan keadaan. Itu yang jawab soalan, dia akan jadi salah. Yang kedua, perubahan keadaan jirim. Pepejar, cecair, gas. Pepejar, cecair, gas adalah peleburan. Peleburan. Lepas tu cecair ke gas adalah pendidihan. Dan yang ini, pemejawapan. Gas nak jadi pepejar. Sini kita tak panggil pemejawapan, kita jadi apa? Pengendapan. Fakta baru. So di sini kita ada 2 konsep. Yang pertama adalah berkaitan dengan haba. Yang kedua adalah berkaitan dengan ikatan. So nanti kita akan tengok nanti dalam bab 3 dan tingkatan 5 lagi kita akan tengok 2 konsep ni. Tapi sini sebenarnya dah berlaku. Pepejar nak jadi cecair, dia nak lebur. Kita mesti panas, betul. So dia perlu serap haba. Itu yang kita selalu panaskan coklat supaya dia jadi cair, panaskan aiskrim supaya dia jadi cecair. Itu dia perlukan haba. So haba diserap. Kalau kita nak tidurkan cecair kepada gas, kita pun nak panas. So haba diserap. Sama juga kalau kita terbalikkan proses, kita nak cecair jadi pepejar, beku. Kita nak beku. So kita nak sejuk. So apa yang kita perlu buat, nak sejuk adalah haba terbebas. So di sini gambar raja ni gunakan anak panah warna merah, haba diserap panas. Anak panah warna merah ni sejuk, yang biru ni sejuk, so haba dibebaskan. So 2 perkataan ni awak kena ingat, haba diserap, haba dibebas. Kenapa haba diserap? So lepas ni kita tengok ikatan. Haba diserap untuk mengatasi ikatan dia. Apabila kita tengok pepejar, cecair, gas. So apabila kita sini tengok dia antara atom dengan atom, ini panggil atom zarah, dia ada ikatan. Ikatan yang kita dah belajar ada banyak. Kita ada ikatan ion, kita ada ikatan covalent, kita ada lagi ikatan hidrogen, yang lagi ikatan logam. Ada banyak lagi ikatan. So dia dipegang atau ditarik antara satu sama lain. Kita tengok betul-betul. So dia ada ikatan. So apabila haba diserap, so kita panas. Haba. Dia serap haba. So apabila haba diserap, so ikatan ni adalah diputuskan. So apabila ikatan diputuskan, dia akan jadi longgar. Dia macam rantai. Satu rantai yang disusun cantik. So apabila kita putuskan tali di dalam rantai, maka dia punya zarah-zarah akan bergerak jadi longgar. Walaupun dia longgar, tapi dia masih ada lagi yang masih ikat. Nampak? Dia masih ada lagi ikat. So yang ini adalah cecair, tapi dia dah longgar, ada ruang. So dia adalah bergerak. Cecair dia bergerak. Tapi apabila nak jadi gas, so dia kena putuskan lagi ikatan-ikatan dia. So kita baru serap lagi. So kita tidurkan cecair jadi gas. So panas. Putuskan semua ikatan. Akhirnya zarah-zarah semua dah tak ikat antara sama lain. Dia bebas bergerak, bebas dan rawak.
Inilah cara dua konsep yang kita kena ingat. Satu adalah haba diserap atau dibebaskan. Okay, yang kedua adalah kenapa dia serap, kenapa dia bebas. Serap untuk memutuskan ikatan supaya dia boleh jadi longgar, supaya dia boleh jadi berjauhan antara satu sama lain. Okay, yang proses terbaliknya adalah haba dibebaskan. So nak cantumkan dia semula, ni nak cantumkan dia semula, dia panas tak boleh cantum. Okey, ingat konsep dia macam main lilin, panas dia lebur. So kena tunggu dia sejuk baru dia lekat. So tunggu dia sejuk baru dia boleh lekat cantum semula, dia tunggu dia sejuk lagi dia akan lekat semula. So apabila dia dah bebaskan haba, okey. Bebaskan haba maka dia boleh cantum semula. Okey, itulah maksudnya susunan zarah, kenapa haba diserap, kenapa haba dibebaskan. Okay, tenaga kinetik di sini rujuk pergerakan zarah. So dalam pepejah memanglah dia tak boleh bergerak ke mana sebab ikatan dia antara kuat. So dia susun dengan cantik. So tekanan kinetik dia, tenaga kinetik dia adalah rendah. Tapi untuk cecair sebab dia dah ada ruang antara zarah, sebab ikatan dia ada yang dah putus, maka tenaga kinetik dia lebih tinggi daripada pepejah sebab dia dah boleh bergerak. Okay, tenaga kinetik zarah bagi gas adalah paling tinggi kerana dia dah berjauhan antara satu sama lain. Memang dia kuat lari, kuat berlanggar, kuat berjalan. Okay, daya tarikan antara zarah adalah kuat. Sebab kuatlah dia jadi bentuk pepejah. Dia dah susun cantik. Okay, untuk cecair dia dah kurang kuat. Okay, kurang kuat daripada pepejah tapi sangat kuat daripada gas. Disebabkan kalau dia ada daya tarikan, maka contohnya dalam air. Kita punya tangan boleh masuk dalam air. Tapi masih lagi rasa ada halangan. Okay, untuk gas pula, daya tarikan dia adalah sangat lemah. Okay. Dia langsung tak tarik pun antara satu sama lain. Okay, yang seterusnya kita tengok pengerasan jirim. Yang seperti yang kita dah belajar. Okay, jirim terdiri pada atom, ion, molekul. Ini yang selalu kita keliru, belajar adalah keliru. Okey, kita tengok contoh-contoh dia. So ingat adalah dalam bentuk ini. Okey, dalam atom biasanya dia melibatkan yang unsur, contohnya karbon, magnesium, terus bagi nama saja maka dia wujud sebagai atom. Okey, yang kedua logam turin. Okey, nama dia logam saja, magnesium, ferrum, semua ini adalah wujud sebagai atom. Okay, yang ketiga adalah kumpulan 18. Unsur-unsur dalam kumpulan 18. Contohnya helium, neon. Okay. Mana datang 18? Pergi tengok jadual perkala. Tengok jadual perkala. Semua gas yang wujud dalam jadual perkala kumpulan 18 ni semua adalah atom. Walaupun nama dia helium. Okay, tapi dia wujud sebagai atom. Walaupun dia gas tapi dia tetap atom. Okay, yang kedua adalah ion. Okay, ion adalah terdiri daripada unsur logam dengan unsur bukan logam. So nama dia ada dua, kita kata ada dua perkataan. So satu logam, okay, ini adalah logam. Okay, yang ini adalah bukan logam. Okay, logam, okay, bukan logam. So logam pelambung 2, kuprum 2. So untuk sepatian ion atau ion dia sangat senang sebab dia terdiri daripada logam dengan bukan logam. Kalau kita tengok nama pun kita dah boleh bezakan logam dengan bukan logam. Okey, untuk molekul pula dia terbentuk daripada unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. Contohnya oksigen. Okey, oksigen. O2. Ini yang selalu lagi lah ramai orang salah sebab soalan dia akan kata betina belas dengan oksigen tapi dia adalah O2 dalam bentuk molekul. Kecuali soalan tu kata dia adalah unsur oksigen atau dia adalah atom oksigen. Barulah kita tulis O sahaja. Okay, hidrogen bersama klorin, bromin, okay, karbon dioksida, naftalena dan lagi nama-nama yang pelik. Metil, benzina, lagi apa propanon, nama-nama yang pelik-pelik ini adalah semua adalah molekul. Okay, dia adalah terdiri daripada unsur bukan logam dengan unsur bukan logam. So, bezakan atom, ion, molekul. Soalan objektif, soalan struktur, sangat suka tanya. Atom, satu nama je. Kalau kita tengok nama dia pun kita kenal. Okay, ion ada dua perkataan. Satu logam, satu bukan logam. Okay, untuk molekul, dia satu perkataan atau nama dia lebih pelik yang kita jarang tengok.
Okay. Yang keempat, konsep penting dalam bahagian ini adalah takat lebur dengan takat peku. Okay. Di sini kita kena tahu apa tu takat lebur. Takat lebur adalah suhu. Jangan bagi jawab takat. Okay. Jangan selalu bagi jawab takat lebur ialah satu takat. Okay. Salah. Ini tahun, kalau tak silap saya, tahun 2019 ke 2018 baru tanya. Kena rujuk SPM. Takat lebur ialah suhu malah apabila suatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair. Pepejal menjadi cecair, ada bertukar. Takat peku pula ialah suhu. Ingat suhu. Apabila suatu bahan bertukar dari keadaan cecair kepada pepejal. Jangan lagi tulis takat lebur ialah suatu takat. So daripada teori kita tahu dia adalah satu suhu malah. So kita nak cari betul ke tak betul. So kita akan buat eksperimen. Eksperimen yang kita buat adalah menentukan takat lebur dan takat peku naftalena. Ejaan naftalena jangan salah. Kalau salah pun tak dapat makan. Naftalena. N-A-F-T-A-L-E-N-A. Apa yang kita perlu? Bahan naftalena dengan air. Radas, kita perlukan tabung didih, beaker, termometer dan yang alat-alat untuk kita panaskan. Cara untuk buat prosedur. Pentingkan kata kerja. Ini untuk menjawab soalan esei dalam kertas 2 atau kertas 3 prosedur. Pentingkan kata kerja di ayat prosedur kita. Supaya tak ada markah hilang. Penuhkan 1/3 tabung tidih, lepas tu letakkan termometer, isikan air sehingga separuh penuh dan seterusnya. Boleh baca sendiri. So ini adalah gambar yang kita buat. So apa yang kita buat? Kita memang kena pasanglah semua yang ini. Lepas tu kita mula panaskan. Apabila suhu ni sampai 60 suhu. Sampai 60 barulah kita catat. Catat bacaan. Setiap 30 saat. Supaya kita nak tengok suhu dia meningkat atau menurun. Supaya kita dapat satu suhu malah semasa dia lebur. Apabila kita sejuk sampai suhu 90 darjah Celsius, tutup api, kita pindahkan tabung didih ni guna penyepit, masuk dalam ke dalam kon. So kita catat suhu juga, perubahan suhu juga setiap 30 saat sehingga 60 darjah Celsius. Ini pula sehingga 90 darjah Celsius. Masa buat tu kena berhati-hatilah. Satu, benda ni cepat pecah. Kalau tak jaga, termometer kalau pecah, kena panggil bomba pula datang. So kena berhati-hati. Yang kedua, bau naftalena tu ada orang dia pening. Berjauh sikit atau di tempat perudaraan yang baik. Dalam jadual, macam ni jadual untuk kita catat setiap 30 saat. Lepas tu catat. Masa kita panas, masa kita sejuk pun sama, catat. Lepas catat, kita kena plot graf. Sepatutnya graf kita akan dapat yang macam ni. Tapi jarang kita dapat graf yang cantik macam ni. So ini secara teori. Secara praktikal memang susah kita nak dapat yang macam ni. Dalam bentuk graf yang macam ni, kita kena belajarlah apa maklumat yang kita dapat. Bahagian A ke B, sebab dia masih panas, ini adalah dalam bentuk pepejal. Bahagian B ke C, dia adalah mula nak lebur. So, dia adalah pepejal campur cecair. Yang point ke C ni adalah cecair dah. Dah habis dah. So, dia naik. Ni semua masih pepejal. So sampai B aja dia bermula pepejal tukar cecair. So ada pepejal, ada cecair. Dua-dua keadaan dia wujud. Lepas C aja dia terus semua dah jadi cecair. Pada C ni semua dah cecair. Lepas tu suhu akan meningkat semula. Soalan yang biasa, nyatakan takat lebur. Takat lebur. Dalam soalan dia selalu tunjuk contohnya T1. So apabila kita nak jawab nyatakan takat lebur, jangan jawab T1. Ini adalah salah. Mesti T1 darjah Celsius. Inilah soalan popular yang tanya. Lepas tu ramai orang salah. Jangan pergi jawab lagi B ke C. Ada ramai lagi jawab B, C macam ni pun salah. Suhu. Darjah Celsius. Yang kedua, terangkan mengapa suhu tidak berubah. Ini berubah. Dari B ke C. Kenapa dia tak berubah?
Okay, rujuk kita punya penerangan, tiada peningkatan suhu kerana jawapan dia adalah di sini, haba diserap. Okay, kerana haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pecah bertukar menjadi cecair. Okay, hafal je lah ayat ini sebab soalan ni sentiasa ditanya. Okay, tenaga haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga berpecah bertukar menjadi cecair. Itulah suhu dia tak meningkat. Okay, seterusnya kita tengok penyejukan naftalena. Ini pun sama. Okay, bermula dia sejuk. So sini adalah cecair. So bahagian sini dia dah mula nak beku. So dia ada cecair, ada pepejal. So bahagian sini semua dah jadi pepejal. Dan lukis graf jangan pergi sentuh bawah. Bawah ni 0 darjah Celsius. Kita punya magma bukan peti sejuk. So dalam suhu bilik. So berhenti di suhu bilik. Okay, jangan cantum sampai bawah. Jangan terlebih. Tapi panas boleh bermula dari bawah. Okay, tapi bawah ni mesti tulis 60 darjah Celsius. Tapi kalau kita bermula daripada kosong, mesti bermula daripada ini 60 darjah Celsius. Jangan sibuk nak bermula, sentiasa nak mula daripada kosong. Ni yang yalah, nak apabila kita lukis, ramai yang buat terlalu cepat, itu yang jadi salah. Okay, lepas tu sama soalan biasalah, nyatakan takar lebur. Kalau ini adalah T2, maka jawapan dia adalah T2 darjah Celsius. Okay, terangkan mengapa suhu tidak berubah. Kenapa? Kerana haba dibebaskan ke persekitaran adalah seimbang oleh tenaga haba yang dibebaskan oleh zarah. Okay, menarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. Ayat ni memang awak kena hafal. Okay, inilah. Sini ada contoh soalan. Kita tengok. Okay, Raja 3 menunjukkan lengkung penyejukan. So sejuk. So antara pernyataan berikut yang menunjukkan yang betul. So kita tengok. Semua zarah bergetar pada T1. Semua zarah bergetar. So sini adalah penyejukan cecair. So atas adalah cecair. So cecair. Sini adalah pepejal. Sini adalah pepejal. Semua zarah bergetar. Okay, macam betul je. Kita tengok. Dari T1 hingga T2, zarah-zarah tidak membebaskan haba. Tidak membebaskan haba memang salah lah. Dia sentiasa membebaskan haba. Okay, C. Dari T2 hingga T3, zarah-zarah tersusun rapat dengan mampat. T2, T3. Okay, pepejal. Okay, macam betul. Okay, D. Daya tarikan antara zarah-zarah diatasi pada T2. Okay, ini bukan diatasi, dia nak putus. So, jawapan yang tepat adalah C. Okay, seterusnya, 26. Okay, Raja menunjukkan lengkung pemanasan. Okay, pemanasan. So, sini adalah pepejal. Pepejal cecair, cecair. Okay, pernyataan manakah yang boleh dideduksikan dari Raja 8? Okay, tiada haba diserap. Okay, salah. Haba sentiasa diserap. Okay, asid benzoid memerlukan 8 minit untuk melebur lengkapnya. Okay, 8 minit salah sebab ni lengkap tu pada 6. Okay, asid benzoid mengalami perubahan fizikal di antara minit kedua hingga minit ke-6. Macam betul, kita tengok D. Daya tarikan antara zarah-zarah asid benzoid menjadi semakin kuat selepas 6 minit. Daya tarikan tak akan semakin kuat, dia akan semakin lemah. So D pun salah. So jawapan dia paling tepat adalah C. Okay. Okay, Raja 6 menunjukkan susunan zarah dalam 3 keadaan cecair. 3 keadaan jirim. So X, Y, Z. So kita tahulah Y ni adalah gas. So ini cantik, ini adalah pepejal. Ini yang ada jarak-jarak, ini adalah cecair. Okay. So di mana satu yang betul? Apakah bahan XYZ pada suhu bilik? So nampak. Dia bukan bagi pepejal cecair gas, dia bagi nama apa? Nama bahan kimia. So kita kena tahu di mana dia adalah gas ke apa. Okay, nitrogen adalah gas, naftalena adalah pepejal, okay, bromin adalah cecair. So mana satu jawapan yang betul? Kita tengok Y mesti gas. So Y mesti gas. So Y mesti nitrogen. So nitrogen ada 2. X adalah cecair. So bromin cecair. So jawapan dia adalah D. Okey.
cuba jawab. Nyatakan jenis darah yang wujud dalam wayar kuprum. So ini logam kan. Okey, ini logam. So ini adalah atom. Okey, lili mengeringkan rambut. Okey, mengeringkan. So apakah proses? Okey, nak keringkan adalah cecair jadi apa? Ni, so nak kata penyejatan. Okey, nyatakan perubahan terhadap pergerakan zarah air. Okey, dikeringkan. Apabila dia dikeringkan, okey, pergerakan dia adalah daripada dia bergerak, lepas tu akan jadi bergerak berjauhan antara satu sama lain, lepas tu bebas dan lawak. Okey, lawak. Okey, yang tiga, lakarkan satu lengkung pemanasan. Okey, lakarkan. So apabila lakarkan, so sini kena ada unit, sini kena ada masa. Okey, nak guna saat ke guna minit? Sini tulis takat lebu. Okey, kalau tak tulis tak dapat markah. Okey, mengapakah suhu malah? So jawablah suhu malah kerana ni. Okey, takat lebu sini adalah 43. So kena nyatakan. Okey, cuba buat Sekian, terima kasih.